terbuka tirai atau hijab, maka ia boleh melihat dan mendengar atau mengetahui perkara-perkara yang gaib yang kebanyakan orang tidak boleh melihat atau mendengar atau mengetahuinya. Seperti ia dapat melihat jin, pembohong, atau malaikat. Siapa pernah jumpa jin? Siapa jumpa malaikat di sini? Atau dua jenis makhluk gaib yang tidak boleh dilihat oleh orang kebanyakan. Atau dapat melihat roh Nabi, atau roh wali-wali, atau roh orang-orang soleh yang kebanyakan orang tidak boleh melihatnya. Atau ketiga, ia memberi salam ketika memasuki kawasan kuburan. Ia dapat mendengar jawapan salam daripada penghuni-penghuni kubur yang kebanyakan orang tidak boleh mendengar jawapan salam itu, dan lain-lain lagi. Ini satu pembohongan yang besar. Siapa yang meyakini kalau pergi kubur itu disalam dengan orang kubur itu menjawab, itu bukan orang kubur yang menjawab. Sebab orang kubur sudah tak ada di kubur itu lagi. Orang kubur itu ada di barzakh. Yang ada di kubur itu jusad, mayat. Kalau dia pergi kubur kemudian memberi salam, orang kubur menjawab, saya katakan bukan orang kubur yang menjawab, mungkin setan yang menjawab. Kalau dia boleh bercakap dengan orang kubur, ini satu penipuan juga kita boleh dapat dalam buku Fadailul A'mal, yang mana seorang ulama minta kepada Rasulullah SAW supaya menghulurkan tangannya untuk dicium. Maka Rasulullah SAW menghulurkan tangannya. Katanya 40,000 orang yang melihat, yang mana ulama ini dapat bersalam dengan Rasulullah SAW. Ini juga satu pembohongan. Tidak ada perbezaan sufi yang terdapat dalam tabligh dan sufi yang terdapat dalam aurat Muhammadiyah. Jadi siapa yang percaya dengan perkara seperti ini perkara tahayyul. Ini percaya khurafat, perkara khurafat yang memboleh kepada perbuatan bid'ah, yang boleh membawa kepada perbuatan bid'ah dan syirik. Seterusnya, berkata Imam Ghazali, bukan berkata Rasulullah. Berkata Imam Ghazali dalam kitabnya, apa katanya? Yang artinya sesungguhnya orang-orang arbabul qulub, yakni orang-orang sufi yang bersih hati, mereka dalam keadaan jaga, kadang-kala melihat para malaikat, roh Nabi, ya, roh lain, Nabi lain, yakni melihat Nabi dalam keadaan jaga. Mereka boleh mendengar suara mereka serta dapat mengambil dari mereka perkara-perkara yang berfaedah. Pembohongan. Malah kalau kita habis baca munakib ini, rupanya katanya lah dalam munakib ini pembohongan yang paling besar. Muhammad Suhaimi dapat aurat, zikir aurat yang dimulakan dengan Fatihah, 3 kul, ayat kursi, laqad ja'akum, dan beberapa ayat lagi. Katanya dia dapat aurat ini di dalam Kaabah. Masuk dalam Kaabah, sembahyang dalam Kaabah, tiba-tiba muncul jasad Rasulullah SAW dalam keadaan yang berbahaya. Ini satu pembohongan yang paling besar. Kalau masyayikh kita dengar marah dia. Jangan kena tipu, jangan antum dibohongi dengan penipuan-penipuan seperti ini. Dari dulu sampai sekarang Kaabah tak pernah dibuka pintunya kecuali di hari-hari tertentu, seperti di hari musim haji untuk orang membesar sahaja. Sentiasa dikunci, dan kuncinya itu dipegang oleh Bani Quraisy. Bukan semua orang boleh pegang kunci Kaabah. Dari dulu sampai sekarang tak pernah sembarang orang boleh buka kerana kuncinya disimpan oleh satu kabilah sampai sekarang. Macam mana si Suhaimi boleh masuk sembahyang dalam Kaabah? Kemudian kalau dia benar sembahyang dalam Kaabah, macam mana Rasulullah SAW boleh masuk dalam Kaabah? Sedangkan Rasulullah SAW sekarang di alam barzakh. Maka macam mana boleh turun kemudian memberi aurat Muhammadiyah yang diamalkan oleh ribuan orang Arkam dan ribuan orang yang mengikut tarekat Muhammadiyah yang dulu markasnya di Poling, yang berbaiat kepada Ustaz Tahap. Tuan-tuan mintalah pada ulama-ulama salaf memberi penjelasan tentang perkara ini. Mereka mengatakan perbuatan ini adalah perbuatan yang syirik. Syiriknya adalah syirik akbar. Jadi kalau dia mengatakan saya yakin bahawa Muhammad Suhaimi mendapat
Aurat Muhammadiyah ni adapun aurat yang diamalkan oleh golongan Arkam dan yang mengikut tarekat Muhammadiyah ataupun Sufi Muhammadiyah. Kalau dia yakin bahawa dia dapat, yang saya fahami, dapat aurat ini dari Rasulullah SAW cara yaqadah, yakni Rasulullah SAW dengan jasadnya, bukan tidur, bukan mimpi, bukan khayal, benar-benar muncul depan dia, Rasulullah SAW muncul jasadnya. Ini khurafat, bid'ah, dan boleh membawa kepada kesyirikan. Kenapa syirik? Dia membatalkan ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Ini ayat Quran yang mana Allah mengatakan roh-roh yang di barzakh tidak boleh keluar kecuali di hari kebangkitan. Dan saya tak yakin kalau Rasulullah SAW boleh keluar pun dia nak jumpa orang bid'ah, saya tak yakin. Rasulullah SAW tak akan berjumpa dengan orang bid'ah. Ini orang bid'ah besar. Kalau betul ceritanya dalam munakib, dia adalah seorang bid'ah yang paling besar. Seterusnya, dan menurut satu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi daripada Fatimah, ia berkata, aku pernah menziarahi kubur Hamzah, lalu aku ucapkan, Assalamualaikum hai bapa saudara Rasulullah. Maka aku mendengar jawapannya kepadaku, Waalaikumsalam warahmatullah. Ini hadis adalah hadis yang munkar. Dalam hadis Baihaqi ini dijelaskan bahawa hadis-hadis yang munkar, yakni Fatimah menziarahi kubur Hamzah, kemudian mengatakan Assalamualaikum wahai bapa saudara Rasulullah. Tiba-tiba Hamzah menjawab. Satu pembohongan. Orang jahil kena tipu, dan orang alim seperti jantung tak akan tertipu dengan cerita-cerita seperti ini. Siapa yang percaya jahil, siapa yang tak percaya alim. Itu saja. Siapa yang percaya dengan cerita ini jahil, siapa yang tak percaya dia alim. Kesimpulannya, ilmu tasawuf ini, oleh kerana ikuti ilmu tasawuf, dapatlah ilmu kasyaf. Sebab ilmu tasawuf ilmu kasyaf. Orang tasawuf ilmunya, agamanya diambil daripada ilmu kasyaf, ilmu laduni dan ilmu mimpi. Dan katanya, kesimpulannya,